wrong with you, kata doktor. You are as healthy as a young man, kata. Umur dah 72. Maka dia rasa apa? Dia rasa lambat lagi nak mati. Bila rasa lambat lagi nak mati, tidaklah dia bersedia untuk mati, ya. Sedangkan mati itu bukan ada bagi warning. Dia bukan ada rukun. Ada ke rukun mati? Tuan-tuan dan puan-puan, ada ke rukun mati? Rukun mati yang pertama tuai, ada? Yang kedua kencing manis, ada? Yang ketiga darah tinggi. Yang keempat lemah jantung, baru lepas bedah pula tu. Tahu ke nama orang baru lepas bedah? Tak tahu nama? Itu dia rukun itu. Maknanya dekat dalam mati tu, katanya. Dah tu dia pun tengok saya, mau kejap dia pun tengok saya. Dia lah dulu dia dah tuai, katanya. Ini sihat, tak ada. Tak ada apa-apa penyakit. Maka dia rasa lambat lagi nak mati. Bila rasa lambat lagi nak mati, semayang pun di akhir-akhir waktu. Kadang buat, kadang hidup, apa gaduh. Kan aku lambat lagi nak mati, katanya. Lepas tu, ngaji pun kadang datang, kadang tak datang. Macam chip semua je, sekejap ada, sekejap tak ada. Itu mau nak ngaji tu, alhamdulillah lah, ya. Kalau langsung tak ada, bila ada orang ngajar, dia lari ketik. Aku tengok dia tak ada kerja lain, nyuruh orang apa aja, ya. Tak ada kerja lain, nyuruh orang ingatkan mati je. Orang nak hidup, orang nak apa? Orang nak membangun, orang nak membuat apa? Transformasi. Dia kira mati, kira kubur aja, marah benar dia. Pasal dia rasa dia lambat lagi nak mati, ya. Itu yang kata Allah, alhaakumut takasur, lagi hatta zurtumul maqabir. Banyak benda-benda yang melalaikan kamu di dalam dunia ni. Allah kata takasur, banyak benda-benda yang boleh melalaikan kamu dalam kehidupan di dunia ni. Pekerjaan dah, hiburan dah, macam-macam. Di rumah tu kotak bingung tu lah melalaikan. Tahu ke kotak bingung? Siapa tak ada kotak bingung di rumah tu angkat tangan. Semua ada. Piramli tiap malam ada dalam tu. Ada aja. Lepas tu apa lagi? Wrestling lah. Lepas tu apa lagi? Bola sepak, tambah minari. Bola sepak di England, main di England tu kedap boleh dapat kita. Semua hiburan. Atau berapa lama kita ngadap benda tu? Berapa lama? Kalau cerita wayang je sejam lebih. Tu baru wayang. Kalau sokan dah, berjam-jam sokan. Kamu ni banyak benar yang melalaikan kamu. Hatta sehinggalah zurtumul maqabir. Kamu masuk ke dalam kubur. Kamu ziarah kubur. Baru seduk. Baru terjaga. Bila datang dua orang malaikat Munkar dan Nakir tu, baru ngetok dah. Pasal dia tak bersedia. Dia ingat lambat lagi matinya. Jadi bila dia tanya, dia tak ada membawa balik amalan-amalan dia. Tak ada apa nak diamalkan, tak ada apa kebaikan yang ada pada dia. Itu yang menyesal tu. Jadi nikmat kesihatan tu kalau salah gunakan, dia memang boleh membawa kebinasaan kepada manusia. Semayang, tak semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Semayang ni merupakan apa? Merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din, kata Nabi, ya. Hadis tu. Semayang itu tiang agama. Maka siapa mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkan sembahyang, maka dia telah merobohkan agama. Kita ingat yang merobohkan agama itu George Bush. Kita ingat Benjamin Netanyahu. Kenal ke nama siapa Benjamin Netanyahu ni? Kita ingat Radovan Karadzic. Kenal? Tak kenal? Ya. Rupanya Nabi tak sebut pun Benjamin Netanyahu, tak sebut pun George Bush, tak sebut pun Ariel Sharon, tak sebut pun siapa lagi? Barack Obama, tak sebut pun.
Yang dia sebut orang yang merobohkan agama siapa? Orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa tak sembahyang, rupanya dia merobohkan agama. Musuh agama. Musuh Islam. Musuh Rasulullah. Musuh Allah Ta'ala. Siapakah mereka itu yang jadi musuh kepada Allah tu? Kadang-kadang anak-anak kita. Kadang-kadang anak saudara kita. Kadang-kadang cucu-cucu kita. Kadang-kadang jiran kita. Kadang-kadang suami kita. Sebantai tidur dengan kita. Rupanya dia peroboh agama. Peroboh Islam. Kita ingat dia lah menjadi benih kepada anak-anak kita. Jadi benih apa? Benih peroboh Islam rupanya. Kadang-kadang isteri kita jadi apa? Jadi peroboh agama. Kita ingat kita ingat mereka itu tak ada apa-apa lah. Kita ingat kita boleh masuk syurga, sedangkan mereka kita biarkan di ambang neraka. Itu sebab Allah bagi amaran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu batan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum, kata Allah dalam surah At-Tahrim dia. Di atasnya atau di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang bengih-bengih. Mereka tak reti nak derhaka dengan Allah. Malaikat itu tak reti nak derhaka dengan Allah. Tak reti nak pontek. Tak ada kesian-kesian. Bila Allah suruh pelupuh, apa buatnya? Pelupuh. Allah suruh balun, apa buatnya? Balun. Allah suruh bedai, apa buatnya? Bedai. Allah suruh bantai, apa buatnya? Bagi bantai. Dibantainya. Itu malaikat ya. Bukan orang senang sikit. Boleh dipujuk-pujuk. Kalau orang boleh, saya pernah sekali langgar traffic light. Nak masuk ke taman saya tu, dia lampu merah dia masuk. Tiba-tiba tepi dekat klinik tu dah ada seorang nyuluh saya. Funtik. Garang ni saya tarik dia rupanya. Polis lah tu. Minta maaf lah polis, bukan polis sini polis sana. Bukan main hebat kau pun. Garang ada orang datang kau suluh, tengok suluh saya. Ustaz ke? Udah lembut. Ustaz ke? Kata, dari mana ustaz? Kata. Rupanya dia tu geng badminton saya dulu. Dari mana ustaz? Dari Pasar Borong ke? Kata, mana dari Pasar Borong pukul 9? Lepas tu apa kata? Jalan. Suruh jalan je. Coba kalau malaikat terlepas ke tak? Tak lepas. Kena denda lah. Begitulah malaikat tu. Itu sebab di dalam neraka tukang balun siapa? Malaikat. Tukang pelupuh siapa? Malaikat. Tukang bedai siapa? Malaikat. Itu dia malaikat ditugaskan. Begitu juga dalam syurga. Yang memberi nikmat tu siapa? Malaikat. Kalau orang tukang bagi nikmat dalam syurga macam? Kalau kita lah bagi nikmat dalam syurga macam? Suruh bagi emas, suruh bagi perak, suruh bagi bidadari macam? Kalau Syah lah tukang bagi bidadari dalam syurga macam? Macam? Siapa dulu agak-agaknya? Dia dululah. Lebih-lebih dia tu baru bagi kita. Ambil lah ustaz katanya. Jadi tak boleh malaikat, tak boleh manusia. Kerana manusia ada kepentingan. Kalau malaikat tukang bagi bidadari tu, dia bukan boleh guna ke pun. Kerana malaikat tu bukan lelaki, bukan perempuan. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dia tak perlu pun benda-benda yang dalam syurga tu. Bagi emas, dia buat apa emas? Bagi perak, dia bukan ada perak, buat apa perak? Itu sebab dibagikan malaikat untuk menjaga kepentingan syurga. Begitu juga dunia ni tuan-tuan dan puan-puan. Hendakkan selamat dunia ni dipelihara ataupun dijaga oleh orang-orang yang tidak ada kepentingan dunia.
Kalau dia ada kepentingan dunia, selagi itulah dunia ni akan rosak dalam pentadbiran dia rosak tu, kerana dia ngira ke dia dulu. Kroni-kroni dia dulu, member-member dia dulu, keluarga dia dulu, baru bagi orang lain. Pasal apa? Mereka ada kepentingan dunia ni. Jadi kalau nak bagi dunia ni, cari orang yang betul-betul zuhud, yang tidak perlu kepada dunia ni, ataupun dengan ambil sekadar keperluan dia saja, bukan sekadar hajat. Kalau hajat tu banyak benar hajat yang tak, dia nak sekadar keperluannya. Ini dia. Kesihatan ni sihat yang boleh membinasakan seseorang itu. Jadi kalau dia sihat, tak ada apa penyakitnya, dia rasa lambat lagi nak mati. Bila lambat lagi nak mati, bolehlah dia melakukan maksiat. Lambatlah, malaslah dia nak beribadat. Macam-macam maksiat dia buatnya. Meninggalkan sembahyang lah dia. Sedangkan sembahyang itu merupakan tiang agama. Orang tak sembahyang, dia merobohkan agama. Itu sebab banyak hadis yang yang mengaitkan orang yang meninggalkan sembahyang dengan kekufuran. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Nabi. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Kafara jihara, kata Nabi, kufur yang nyata. Man taraka salata fala dinalah, kata keterangan yang lain. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka tiada agama baginya. Orang tak ada agama, orang apa? Orang kafir lah. La imana liman salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tiada sembahyang baginya. Ini sembahyang penting ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau kita sihat, mungkin kita tak berapa berat nak mendirikan sembahyang. Kalau kita sakit, ada lemah jantung lah, ada darah tinggi lah, ada kencing manis lah, maka kita akan takut untuk meninggalkan sembahyang. Kerana orang meninggalkan sembahyang satu waktu aja masuk neraka 60 tahun. Satu waktu masuk neraka 60 tahun. Itu 60 tahun dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Akhirat. 60 tahun akhirat, dunia berapa tahun? Tak ada ke cikgu sini? Berapa tahun? Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 1 year, 1 day in eternity is equivalent to 1000 years in this world. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau 60 tahun berapa? Kalau 60 tahun berapa? 60,000. Itu baru 60 kali 1000. Terus sehari dengan sehari. Ini 60 tahun, 60 kali 1000 kali 365. Pasal setahun 365 hari kan? Jadi kalau 60 tahun, 60 kali 1000 dah 60,000. Kali dengan 365 berapa? Berapa? Ya Allah, tak tahu dah mengiranya. Tak apalah, saya khabar jawabnya. 21,900,000 tahun. Itu satu waktu tinggal tu, nampak? 21,900,000 tahun. Nampak? Saya seorang dia pandai. Pasal apa? Pasal apa? Sudah kira siap-siap dah. Itu yang jadi pandai tu. Itu kalau satu waktu. Kalau satu hari tak sembahyang, kali pula dengan 5. Kalau seminggu tak sembahyang, kali pula lagi dengan 7. Kalau sebulan tak sembahyang, kali dengan 30. Kalau setahun tak sembahyang, tak tahu dah ngabur Kalau dah umur 60 tahun sekali pun tak pernah sembahyang, tak? Kali lah, saya pun tak tahu mengira. Yang tadi tahu lah, pasal saya kira saya ada rumah dah. Ini dia Dan di sisi Allah, orang yang tak sembahyang tu hina tau. Sangat hina. Sisi manusia mungkin dia dalam dunia ni besar pangkatnya, banyak gajinya, dapat title macam-macam, kalau dalam dunia ni. Tapi di sisi Allah dia sangat hina, malam ni nak cerita, kerana marah dia kalau tak cerita, tau. Ada cerita satu pasangan suami dan isteri, mereka udah lama kahwin, udah berpuluh-puluh tahun, puluh tak adalah, belas-belas tahun kahwin.
tapi tak dapat anak, jenuh ya. Makan pamoga le, tak mau juga beranak. Tahu ke pamoga? Pamoga. Makan makjun tupai jantan le, tak mau juga beranak. Makan makjun gajah mengamuk ke, tak juga mau. Ya. Makan buah, ada buah tu zuriat nama buahnya, Arab punya tahu. Makan tak juga mau, jenuh. Udah bertahun-tahun. Ya. Pada satu pagi dia makan roti canai di warung. Ini cerita di Mekah ni tau. Dia makan roti canai di suatu warung dekat dengan masjid Pengkalan Pego. Di Mekah ada Pengkalan Pego kan, tak ada. Dia makan di situ, tengah makan tu ada satu orang tua nanya dia, kamu dah lama kahwin dia? Kata kata suami tu dia. Kamu dah lama kahwin dia? Kata. Tapi kamu belum dapat anak ya? Jenuh saya berusaha tak dapat juga katanya. Kamu dah ada anak? Dah dah katanya. Kata orang tua tu, kalau kamu ndak anak, kamu kena bernazar. Tahu nazar? Nazar. Dia mana tak tahu ke cakap orang Perak pun. Kamu kena bernazar. Tapi nazar tu biar pelik-pelik. Baru lekas dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Betul ke ni? Betul katanya. Ya. Betul ke? Katanya. Dia memang pandai, orang Arab pun pandai cakap tau. Katanya. Dia pun balik dia jumpa dengan isterinya tau. Ling, dia panggil isteri Ling tau. Tuan-tuan pun itu juga balik panggil isteri Ling tau. Tapi jangan tambah kop. Ling aja ya. Jangan tambah kop tau. Ling katanya. Saya tadi dapat fatwa katanya daripada seorang tua di kedai tadi katanya. Kalau kita ndak anak, kita kena bernazar katanya. Atau kita nazar lah bang, kata Dik Ling tadi. Tapi nazar tu mesti pelik-pelik katanya. Tak boleh nazar biasa aja katanya. Fikirlah macam mana nazar yang pelik-pelik tu. Isteri pun fikir, suami pun fikir, kata isteri tu, beginilah bang. Kalau kita dapat anak esok abang botak kepala macam tu. Kata dik suaminya, kalau hak botak kepala, Ronaldo pun botak kepala katanya. Ya. Kenal ke Ronaldo? Bukan Cristiano Ronaldo, ada satu lagi Ronaldo dulu. Ingat tak Brazil punya orang? Dia pun botak kepalanya. Tanya Datuk Jamil, dia tahu boleh Ronaldo tu. Ya. Lagi siapa? Kalau bintang filmnya yang botak kepala siapa? Kojek pun botak kepala. Kenal Kojek? Ya Allah, saya seorang dia kenal ke Kojek ni. Yang mengisap terkelak selalu. Ada namanya Kojek. Dia pun botak kepala katanya. Apa nak buat lagi? Apa lagi yang lebih pelik daripada itu? Kata dia isterinya. Beginilah Ling kata. Ya? Beginilah Ling kata. Jangan tambah apa tadi? Jangan tambah kop dah. Ling kata. Beginilah Ling kata. Kita kalau dapat anak, kita minum air kencing anjing. Itu ganjil betul tu ya. Ada pun awak nazar apa tu? Kita minum air kencing anjing. So isteri itu pula setuju aja lah. Ya bang, I agree with you kata orang Arab pandai komputer. Saya setuju. Mari kita nazar. Ya. Minum air kencing anjing kalau dapat anak. Mereka pun bernazar lah. Ya Allah, kami bernazar kalau kamu hadiahkan kami dengan cahaya mata, kami akan minum air kencing anjing. Tak lama lepas itu, dengan izin Allah Ta'ala, hamillah isterinya, mengandunglah isterinya, dan lepas selepas itu beranaklah dia, dapat seorang kanak-kanak yang ada lelaki yang sangat comel, yang sangat cantik. Mereka sangatlah gembiranya, seronok benar dia dapat anak. Mana orang tak pernah dapat anak. Seronok benar lah ya. Tapi rupanya dia lupakan nazar tu. Tak lama lepas itu anak itu asyik ngobak aja. Tahu ke ngobak? Meraung, kuek, jenuh. Bagi water beris compound tak mau hilang. Bagi apa lagi? Bagi apa lagi? Ubat jangan toyak lah bagi itu. Tak mau bagi Eno pun tak mau hilang. Bagi pil Cetekon pun tak mau hilang. Jenuh. Ada ke pil Cetekon zaman Nabi tu? Dia bagi itu tak juga mau hilang. Kuat jenuh suami tu. Nepuk pintu pok mau jadi Ahmad Albab, diam ya. Tak juga mau.
Sudahnya dah tak ada jalan lain, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, tak mau tu, baru teringat mereka dulu ada nazar. Oi bang, patutlah nak kita teroyak aja kata. Kerana kita dulu ada nazar, kita belum buat lagi nazar itu. Kata suaminya. Baru saya teringat, kata dia suami itu. Maka dia pun mencarilah. Bawa satu gelas, nak mencari apa? Air kencing anjing. Nak cari air kencing anjing tu. Hati senang ke tuan-tuan ingat nak mencari air kencing anjing tu? Senang ke? Bila dengan angkat kaki je dia bawa gelas, dia masuk bola, larilah dia. Tak dapat lepas itu terus sejam berkejam-kejam tak dapat. Akhirnya ditangkapnya seekor anjing, diikatnya empat kaki tu. Satu sini, satu sana, satu sini, satu sana. Takkan kamu tak kencing kata. Ditunggu je. Ditunggu dengan gelas kosong tu. Bila kencing je ni kata cap di tadahnya. Dapatlah segelas, penuhlah air kencing tu. Dia pun bawa balik. Dia pun panggil leng. Ini ada air kencing. Minum kata dia. Abang lah dulu katanya. Abang yang kata-kata nazar dulu. Kamu pun sama nazar? Kamu setuju tak? Minum dulu katanya. Tak ada, abang minum dulu kata. Tengok. Sudahnya abang minum juga lah. Dia minum, dia angkat. Belum sampai ke bibir lagi dah. Muntah keluar. Tak jadi minum. Isteri pun kopi itu juga. Angkat. Sudahnya kering dalam gelas tu je. Tahu kering? Di Mekah kalau air dalam gerai banyak ini, sejam 2 jam kering lah. Sampai kering di situ je. Tak boleh nak minum. Kerana maklum dah air kencing anjing bukan air ini. Kalau saya nak minum teruk ni. Sudah terasa macam air kencing anjing je. Sudahnya mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita zaman Rasul dah, bukan longgok-longgok ni. Berjumpalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia punya bunga-bunga tu biasalah ya. Yang cerita ni tu tukang cerita. Kalau plain je lurus aja tak sedap ceritanya ya. Jadi jumpa dengan Rasulullah marah. Lain kali kalau nak nazar jangan nazar benda haram, tak boleh katanya. Kata Nabi ya, benda-benda haram jangan nazar tau. Jangan kalau aku dapat perasa nak makan daging babi, tak boleh. Yang haram tak boleh. Begitu je yang wajib tak boleh. Aku kalau baik dari penyakit aku nak sembahyang 5 waktu. Ya. Boleh ke tak boleh? Kalau tak baik tak payah sembahyang ya. Ya, tak boleh. Yang wajib pun tak boleh, yang haram pun tak boleh. Yang makruh pun tak boleh. Yang boleh benda-benda harus. Itu tak apa ya. Menazar lah yang harus. Nak botak kepala, tak apa. Nak puasa. Yang sunat pun okey. Memang disuruh pun ya. Puasa sunat tu. Jadi wajib. Bila kita nazar puasa sunat, dia jadi wajib. Kalau aku dapat dapat lulus peperiksaan UPSR ke anak aku dapat UPSR, aku nak puasa sunat. Itu boleh. Yang wajib tak boleh, yang haram tak boleh, yang makruh tak boleh, yang harus boleh, yang sunat boleh. Baik. Ya. Kata Nabi tak apalah. Kata oleh kerana kamu dah bernazar, aku bagi kamu jalan keluar kata. Kamu tengok di hujung bandar Madinah tu ada satu rumah, atapnya begini. Kamu tunggu bila hari hujan, kamu tak ada air yang turun daripada cucu atap rumah tu, minumlah airnya. Yang berheran je, mengapa ya Rasulullah? Ya, bagaimana ya Rasulullah boleh air tu jadi ganti air kencing anjing? Sebabnya orang yang tak semayang tu di sisi Allah lebih hina daripada anjing. Air yang turun dari cucu atap orang yang tak semayang tu, ya, kerana dalam rumah tu ada seorang tak semayang. Jadi air hujan yang turun daripada cucu atap rumah itu tarafnya sama dengan air kencing anjing. Begitulah hinanya orang tak semayang tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cerita kitab ni bukan main longgok-longgok je ni ya. Hinanya orang yang tak semayang tu di sisi Allah Ta'ala. Dalam dunia ni mungkinlah dia dapat pangkat itu, pangkat ini, gaji besar, cakap besar, ya, rumah besar, isteri besar, kereta besar. Tapi di sisi Allah dia lebih hina daripada anjing. Kerana air hujan yang turun daripada rumah orang yang tak semayang tu tarafnya sama aja dengan air kencing anjing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita kena menung-menungkan ada tak dalam rumah kita tu orang tak semayang.
Anak-anak kita sembahyang ke tak, menantu kita sembahyang ke tak, suami kita sembahyang ke tak, isteri kita sembahyang ke tak, ya, dan sebagainya. Ini. Mengapa dia tak sembahyang? Di antara sebabnya kerana dia sihat badan. Itu dia. Bila sihat badan, dia rasa lambat lagi nak mati. Bila lambat lagi nak mati, tak adalah dia nak melakukan kebaikan. Yang kedua ialah kerana dia apa? Kerana dia banyak masa lapang. Pastime katanya. I'm doing this because I've got lots of time katanya. Jadi pastime tu macam-macam lah dia buat. Main judi lah dia. Main pakar lah dia. Tahu ke main pakar? Tak tahu bagus lah tu. Jangan kata bagus, tahu je. Lagi main apa? Main apa namanya? Main bacuk lah dia. Tahu main bacuk? Ya Allah, tak tahu main bacuk. Ustaz tahu apa main bacuk? Tak tahu. Main bacuk. Ya Allah, dia susun. Betul, roboh balik. Susun, roboh balik. Itu namanya main bacuk. Main bacuk tu berhari-hari tahu di situ duduknya. Di meja tu. Kadang-kadang 3-4 hari tak bangkit-bangkit, di situ aja makannya. Di situ aja minumnya dah. Tidur tak ada tidur. Kerana masa banyak benar. Orang sembahyang, orang mengaji, orang wirid, orang zikir, dia main judi je. Atau lebih teruk lagi, pergi ke kasino. Kasino ada apa main apa? Ada main apa di kasino tu? Main poker. Tu kasino betul? Main blackjack. Handai ustaz ni. Judi-judi pun dia tahu. Main blackjack. Lagi satu main apa? Main jackpot. Tahu jackpot? Itu jackpot. Itu kasino. Itu pasal apa dia boleh main tu? Kerana dia sihat badan atau kerana banyak masa lapang. Jadi kita kena jaga. Sedangkan masa lapang tu Allah bagi itu sebagai nikmat bagi kita. Kita nak dapat nikmat. Bila nikmat itu kita gunakan untuk mengingati Allah. Apa gunakan? Mengingati Allah. Sentiasa tak pernah lupakan Allah. Macam sahabat-sahabat dulu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Patutnya itu kita gunakan masa lapang kita. Ya, apa gunanya? Mereka yang sentiasa mengingati Allah, yang berzikir, macam-macam zikir boleh. Zikir itu macam-macam. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada taqdis, macam-macam jenis zikir ada. Dalam Islam ni zikir tu ada beratus-ratus. Ada beratus-ratus jenis zikir. Dalam Asmaul Husna tu ada 99. Boleh kita zikir tu, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya. Lagi ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Quddus, ya Quddus. Macam-macam boleh zikir. Boleh habis masa kita berzikir je. Kerana kita menyebut nama yang kita kasihi. Bila kita kasihkan Allah, banyaklah kita berzikir dengan dia. Ada orang tak kasih dengan Allah, angkat tangan. Semua orang kasih dengan Allah. Jadi bila kita kasihkan dia, kita sebutlah namanya. Allah tu namanya bukan Allah je, macam-macam. Kalau tak ada lain, Allah je lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa salahnya? Orang pun itu ya. Bila kita kasihkan orang tu, sebut tak nama dia? Sebut tak nama orang tu? Kalau dah rindu orang tu, sebut tak nama dia? Jikalau abang merindu. Lagi? Apa? Datuk Jamil apa? Sebutlah namaku. Tak pandai lah bang. Ya? Kita kasihkan Allah, tiba-tiba getikkan Allah. Getik nyebut nama Allah. Itu yang lepas salam bah. Lepas salam bah. Tahu apa bah? Bukan naik bas. Lepas salam apa? Bah tu apa? Kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Apa salahnya tunggu sekejap? Menyatakan ikrar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ikrar dengan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, wahdah yang esa, dia aja Allah, lain itu bukan Allah, la syarikalah, tidak menyekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dialah yang memiliki segala-galanya. Lagi lahul mulk wa lahul hamd, dan segala puji baginya. Kita nak puji hanya puji Allah saja, yang lain jangan puji. Lagi yuhyi wa yumit, dia menghidupkan yang matikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia setiap sesuatu itu dia lebih berkuasa. Apa salahnya 10 kali baca itu? Lepas itu minta Allah macam tu imam tadi lah, macam ustaz tadi. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya. Baca berapa kali? Allahumma ajirna minan nar. 7 kali, kerana neraka ada 7. Baca 7 kali. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka, jauhilah kami daripada neraka, jauhilah kami daripada neraka 7 kali. Lepas itu Allahumma antas salam. Macam itulah kita wirid yang tu tadi. Menandakan kita kasihkan Allah Ta'ala, selalu sebut nama Allah. Ya. Ini dah ketik pun benar, lepas aja salam bah, lepas aja salam bah, ketik benar ke sebut nama Allah. Ya. Naik bah. Kalau ada naik bah boleh tahan juga. Ini dah duduk belakang tu melunjuk je. Kata ngeluarkan rokok pula tu. Lagi hebat. Ya. Sini tak ada lah, jangan orang mata tengok saya, ya. Sini tak ada. Tempat lain. Kampung ya? Ya tu, kampung. Kamarah pula orang kampung ke saya. Itu dia, ya. Jadi banyak masa tu lapang, masa banyak lapang. Tambah orang perempuan ni hari. Bukan macam mak saya ke tu. Mak saya ke tu kalau nak masak ngintu api pun 20 minit ada. Tahu ngintu api? Kumpulkan kayu api tu basah apa tu, tak mau nyala. Pui niup kayu api tu. Ya? Ndakkan nyala api tu. 20 minit ada, kadang sama kembung perut tu. Pui. Itu mak saya dulu. Gini hari mana apa dia masak? Teng. Udah. Banyak benar masa lapang dia meh. Patutnya dia lagi banyak wirid daripada kita. Nak nanggi air pun begitu juga. Ya dulu tu nak ngintu api lah, api pakai kayu. Corah minyak gas habis, botol minyak gas, api padam balik gitu. Pui suka teruk kerja ni. Kita hari senang je. Ya, nak gosok baju pakai serika. Mana kau pakai serika dulu? Pakai apa? Pakai arang. Dia berkembut asapnya keluar. Orang hisap. Sekarang ni ringan aja serikanya. Itu dulu-dulunya banding dengan sekarang ni. Bermakna orang dulu-dulu kalau dia tak ada masa, adalah alasannya. Kerja dapurnya teruk benar. Gila ni? Nak apa? Nak api dipotik, nak air dipulah. Faham tak? Nak air dipulah, nak api dipotik sang. Tahu ke dia bercakap itu tu? Cukup banyak masa. Ya, jadi banyaklah masa untuk berzikir, banyaklah masa untuk baca Quran, banyaklah masa untuk sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang bila tahajud dan sebagainya. Tahajud mungkin payah nak bangkit, tapi duha apa halangannya, dia banyak masa. Sembahyang duha, sembahyang hajat dan sebagainya. Itu digunakannya masa itu. Tapi kerana apa? Kerana dia kadang-kadang dia tak ada fikrah Islam. Itu yang jadi masalah tu. Masa banyak dia buat kerja yang sia-sia. Kalau ada manfaat tak apalah juga. Ini sia-sia yang banyak ni. Belum baca lagi baru terang aja. Ini bukan nak baca. Keterangan kesihatan badan dan kelapangan masa adalah nikmat yang besar. Ini nikmat besar ya. Badan sihat tu besar benar nikmat. Ya, kita terasa benar. Kerana bila sihat tu dapat buat berbagai-bagai aktiviti. Ya. Saya dah merasa sakit tahu sebulan terdeek di hospital tahu. Tahu ke terdeek? Ya Allah, tahu apa terdeek? Katanya tak ada boleh buat apa terbaringnya. Sebulan lamanya masa saya di IJN dulu tahu. Dia tak tahu kan saya di IJN tu. Sebulan lamanya dibelah dada tu. Dikeluarkan hati tu, apa nama jantung tu, letak atas meja jantung tahu. Kata Demel lah, saya bukanlah nengok. Mana nak nengok tak sedar.
Dia letak atas meja jantung tu, kemudian dia ambil urat dari kaki tu, dia bubuh dia di sini, buat highway baru, ada 3 highway baru sini tau. Jalan darah tu menuju ke hati tu. Lepas tu baru ambil balik hati tu, letak balik situ, dia disambung balik. Sekarang ni adalah 3 highway baru tu sekarang ni. Sebab saya berjalan tu jengkok. Kenapa? Kaki tu dah tak ada urat, dah tak ada. Urat kaki tu dah tak ada. Tak ada air, tahu kata ada air, tak boleh bangkit, tak boleh berjalan, apa pun tak boleh. Sebulan lamanya. Ya. Punyalah menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain juga. Misi pun dah marah. Apa pakcik kata udah tak lalu nak baring saja. Kena nak bangkit aja kojennya. Udah sedar sikit, udah kuat sikit tu, udah mula nak bangkit saja. Ya. Doktor kata surat. Tapi saya tak tahan nak bangkit, dah duduk baring di situ. Ya? Itulah lamanya. Jadi kalau dah kopi tu kita seksa tu, macam mana nak gunakan masa? Kalau kita tak reti nak baca Quran, macam mana? Tak reti nak wirid, tak reti nak zikir, macam mana? Ya, mujurlah kita ada sikit-sikit lah, bukan pandai benar ni ya. Adalah sikit-sikit pengetahuan wirid, zikir dan sebagainya, barulah boleh kita gunakan masa tu dengan betul ya. Ada 2 nikmat tu. Kalau dah rasa sakit, tahulah nikmat kesihatan tu dah hilang. Teruk kita ni. Namun ramai orang yang tidak menyedari kebesaran kedua-dua nikmat ini. Bila hilang baru kita sedar. Tengah ada nikmat tu kita tak ada. We take for granted aja nikmat yang ada pada kita ni ya. Nikmat kesihatan tu. Bila dah tak sihat esok, dah tak ada air esok, baru sedar. Kehebatan nikmat tu. Ya, bila orang sedar mata itu sebagai nikmat, bila dia sedar mata itu sebagai nikmat, bila sudah buta baru sedar. Bila dia sedar telinga itu sebagai nikmat, bila sudah pekak, bukan pekak, sudah apa? Sudah labang baru sedar. Tahu ke labang? Ya, ustaz tahu labang. Allah ustaz, banyak dia tak tahu rupanya. Ajarlah dia duduk sini. Ni labang tu apa? Orang sini lah berkewajipan ngajar dia labang tu apa ya. Jadi bila kita sedar ada rambut tu satu nikmat, bila kita tahu rambut ni sebagai satu nikmat yang besar, ya Allah, bila dah botak baru sibuk mencari minyak sapi lumba kepala tu, kau mau tumbuh tak juga mau tumbuh ya. Itu dia. Bila dah hilang nikmat tu baru kita terasa dia sebagai nikmat. Ini 2 nikmat itulah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama kesihatan, yang kedua apa? Lapang masa, banyak masa lapang. Itu 2 nikmat tu. Kadang-kadang kita tak sedar tu. Kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Udah terdeer esok barulah nyesal. Ya, nyesal je. Apabila badan sehat dan masa lapang, ramai orang akan membuang masa. Kalau tengah sehat tu dia macam-macam lah kerjanya, benda-benda yang tak guna. Nari lah dia, berjoget lah dia, karaoke lah dia, lagi apa? Rock lah dia. Ya. Udah tua tu, udah umur 72, karaoke lagi. That's the way I like it. Kata ya Allah. Mana lah apa yang kalau tuan-tuan tengok saya lah apa itu macam pergi ke berjoget, that's the way I like it. Ya Allah, sikit ke punya buruk apanya. Pakai pula seluar jin, dah 72 ni pakai seluar jin sikat tersentuh yang belakang ni, betul. Ada sikat di sini tu. Sisir kata dia ustaz. Sikat, orang sini kata sikat ada sisir belakang tu. Betul. Tengah-tengah orang tu nyikat rambut tu. Betul. 2 tu sini satu belah, sini satu belah. Temu ke tengah tu kata belah betul. Apache dalam rambutnya ya. Umur dah 72 ni kalau kamu dia boleh tahan lah. Ini dah 72. Itu kenapa? Kerana banyak masa lapang. Ya. Kadang-kadang dia berjoget. Kalau dah tanda karaoke dia berjoget belah tu. Nyanyi joget tu. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Bingung ke cerdik? Bingung ke cerdik? Ngapa bingung? Dari Melaka pergi ke Pahang, yang pergi ke Johor singgah tu ngapa? Musim ke bawahnya. Itu orang bingung lah tu tau. Jadi sikit bingung banyak. Ya? Jadi sikit.
Itulah dia yang kenapa badan tu sihat. Ada dah orang lepas nyanyi terus mati. Ada ke tak ada? Ada. Ya. Lepas nyanyi terus mati. Dalam hatiku hanya ada kamu. Aduh mati. Mujur lah ya. Kalau setengah tu mati lepas bernasyid, ada seorang ustaz tu. Dia lepas bernasyid dia mati. Boleh tahan lah. Kerana dia bernasyid tu menyebut nama Allah. Tapi kalau menyebut tentang apa? Maksiat, ngajak orang buat maksiat, tiba-tiba mati macam. Sikit kebahayanya tu ya. Jadi jangan salah gunakan masa yang lapang tu. Lagi apabila badan sihat dan masa pun lapang, ramai orang akan membuang masa, duduk bersenda-senda dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan terkadang sampai kepada perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Itu lagi teruk dia, ngajak orang buat maksiat. Bila orang tertarik, maka mereka pun membuatlah maksiat. Kita yang tukang ajak. Ya. Sebab tuan-tuan nak nyanyi lagu-lagu, jangan ngajak orang buat maksiat. Nyanyilah lagu-lagu tak apa. Nyanyi bukan salah dalam Islam, boleh. Nyanyilah dalam Islam. Ya. Tak ada masalah. Tapi jangan mengajak orang buat maksiat. Nyanyi sebut nama Allah tak boleh kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhibur ke tak? Terhibur ke tak? Terhibur, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ini dalam Islam hebatnya ya. Kalau kita ikut panduan-panduan dalam Islam, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau tak ikut Islam, ya janggeli kahir dapat apa? Dapat apa? Itu kita tak faham, boleh tahan sikit. Tak adalah berdosa kita tak faham. Tapi kalau kita tahu maknanya, ya, kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Macam? Ya, ada lagi tu tau. Ada sambung lagi. Kemana saja saya menurut. Lagi? Asalkan jangan main gila. Keng. Ya. Dapat apa? Hiburan memang dapat. Tapi di samping dapat hiburan, dapat pula dosa. Dosa masuk ke mana? Kalau dah dosa tu mati dalam dosa, macam mana? Masuk neraka. Serupa orang cakap banyak dah, dah saya ajar sini kan. Banyak cakap, udah lupa ya, penat ngajar tu. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Dia banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa nanti masuk neraka. Hafal tu. Saya suruh hafal yang tu dia. Bukan saya buat-buat ni tau. Ada hadisnya. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Kata Nabi ya. Man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Maksudnya yang tadilah. Bukan dia longgok-longgok je ni. Bukan saja nak bagi orang gelak dah ya. Kerana ada pengajaran dari situ. Baik. Baca balik. Perkara-perkara yang bawa kepada kemaksiatan. Mereka merasa malas untuk membuat amal ibadat. Buat amal malas aja, nak sembahyang malas aja. Nak buat baik malas aja, nak mengaji malas aja, nak baca kitab malas aja. Ya. Padahal kitab ni bukannya teruk benar macam pun tulisan Rumi, bukan teruk benar ya. Tapi cuba saya tanya kan, when was the last time you refer to this book? Udah, apa jawab? When was the last time you open this book? Yang ada dalam rumah tu, yang ada di masjid ni lain lah. Dia sebulan kali lah. Yang ada kitab sendiri di rumah ni. When was the last time you open this book? Sudah tak boleh jawab. Ya? Maknanya tak berbaca lah tu, simpan saja. Ya? Patutnya kita ada masa lapang, semak balik, cek balik ya. Macam tu. Baik. Mereka merasa malas untuk membuat amal ibadat yang sebenarnya bukanlah terlalu payah. Bukan teruk benar semayang. Teruk kan semayang? Ada orang sampai patah-patah kaki semayang? Ada? Tak ada. Ada orang sampai
Pensel sembahyang. Ya. Zaman Rasul tu adalah Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Sini ada orang bengkak kaki sembahyang. Angkat tangan ada. Bengkak mata ada. Ngapa? Ngapa? Ngapa bengkak mata benar? Tidur je kerjanya. Ini senang aja. Tak ada orang patah-patah kaki sembahyang, tak ada orang tergeliat sembahyang, tak ada ya. Lagi pun model sembahyang bukan banyak benar. Ya, banyak benar kalau model nak sembahyang. Kain berapa duit? Kain pelekat berapa duit? RM12. Kalau pergi kampus RM10 je. Baju Melayu berapa duit? RM22. Ya. Katalah RM22. Tapi baru berapa? Tadi RM12, ni RM22 berapa? RM34. Kepiah berapa duit? Kepiah berapa duit? RM10. RM12.